إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Soal 20 23 bagaimana? Lagi yaj'al lahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Surah Talaq ayat 5. Barang siapa yang takut akan Allah Ta'ala, nascaya menggugur Allah Ta'ala daripadanya akan segala kesalahannya, dan dibesar baginya akan balasan daripada pahalanya. Ini di antara fawaid, kelebihan insan yang bertakwa, yang berjaya membentuk golongan insan yang muttaqin. Takwa adalah satu sifat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang yang muttaqin, mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Jadi di antara ini yang masyhur ayat wa inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah taala adalah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Apa makna takwa? Makna takwa ialah imtisalul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Maka orang ini diangkat martabat setinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan midar, yakni paksi segala kebajikan dunia dan akhirat. Dia berpaksi kepada taqwa Allah. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah. Taqwan ilah, takut akan Allah Ta'ala. Midar merupakan paksi, tempat berpusing. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah, tiap-tiap kebajikan dunia akhirat, tiap-tiap kelepasan kebahagiaan dunia dan akhirat, dia berpaksi di atas taqwa Allah. Wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah, dan mengikut akan nafsu ialah syar, kejahatan, ha'ilah yang menyekat, menghijab antara hamba dengan Tuhan. Maka di sini datangkan banyak ayat-ayat berhubung dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka intipati bagi takwa yang perlu digarap ialah 3 perkara yang besar. Pertama, al-ilmu. Yang kedua ialah al-amal. Dan ketiga ialah al-ikhlas. Mana mungkin manusia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kalau sekiranya dia tidak memahami atau tidak mengetahui apakah benda yang disuruh dan apakah benda yang dilarang. Ya, selalu kita buat misal, iaitulah dalam satu program besar. Ya, sebelum daripada program berjalan, pertama yang penting ialah pengurus
mesti ataupun pengacara mesti menyatakan itulah apa, tentatif dia ataupun dia punya apa, penyelarasan kerja di dalam program itu. Dia panggil apa ni? Satu program dia panggil apa? Mula-mula sekali apa dia panggil tu? Apa dia? Taklimat. Sebelum program berjalan mesti diberi taklimat. Kalau diberi taklimat, nanti yang datang semua tercongang-congang. Nak buat apa? Nak buat satu. Mesti ada taklimat. Bila taklimat baru kita boleh berjalan lancar. Tapi kalau taklimat tak ada, masing-masing tercengang. Itu maksud taklim tu mana apa? Pengetahuan lah. Taklim, majlis taklim, mana ilmu. Maksudnya mesti diberikan ilmu tentang perjalanan program. Itu dipanggil taklimat. Mengetahui perjalanan program dipanggil taklimat. Jadi mengetahui perjalanan hidup ialah taklimat dia minal Quran was sunnah. Quran dan sunnah itu dipanggil taklimat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Quran, tanpa bimbingan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berjalan tanpa mengetahui taklimat, mana dia tak tahu motif apa dia hidup di atas dunia. Itu benda besar Al-Quran was sunnah. Maka mengetahui benda ni sekurang-kurangnya ialah disusun 3 peringkat. Mengenali akan Allah Ta'ala itu dipanggil ilmu usuluddin, atau ilmu tauhid, atau ilmu fiqhul akbar nama. Kemudian setelah mengenali Tuhan, nak mengetahui cara dia, itu ilmu fiqh. Cara-cara kita melaksanakan ibadah supaya tepat dengan kehendak Allah dan Rasulullah SAW yang mengajarnya. Kemudian dah siap akidahnya cantik, amalannya pun cantik, maka di sana ada satu bahaya besar, serangan dalaman yang sangat dicemburui oleh musuh kita, nafsu dan syaitan, iaitu memalingkan niat kita daripada jujur dalam ibadat kepada yang lain. Maka ilmu membersihkan dalaman dipanggil ilmu tasawuf, atau ilmu sir, atau ilmu hakikah, atau dipanggil tauhidul khas. Itu maknanya 3 benda itu paling kurang taklimat yang kita mesti memahami untuk membina insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila diberikan 3 perkara ini berjalan dengan baik, Masya Allah, maka dapat ganjaran dan kurniaan yang disediakan banyak, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dulu diceritakan makhraj, mana jalan keluar akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja mana jalan keluar. Maknanya seseorang akan menghadapi perjalanan hidup dia dengan cara yang betul, dan lepas jalan keluar dalam setiap masalah, terutama masalah ruhani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia rezekikan dia dengan rezeki yang tidak terkira. Rezeki sama ada qutul ajsad, dan lebih besar dia adalah qutul arwah, makanan rohani dia dengan Tuhan. Kemudian disebutkan juga di antara di ayat yang lepas, iaitulah barang siapa yang membina sifat takwa dengan betul, adalah menjadikan bagi dia urusan dia yusra, mana mudah, ia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan bila Tuhan permudah, tak ada siapa boleh ganggu. Itu keyakinan yang tepat bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memudahkan segala-galanya. Bila kita dampingkan diri dengan dia, iaitu dengan sifat taqwa Allah. Dan di sini disebut, iaitu wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrah. Barang siapa yang takut kepada Ta'ala, yang pertama sini ialah yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Ta'ala sendiri menggugurkan daripadanya segala kesalahan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya kebajikan yang dilakukan, Allah Ta'ala letakkan sifat dia menghapuskan kafarah segala dosa-dosa kecil dia. Adapun dosa besar dia kena bertaubat dengan sungguh. Kemudian wa yu'zim, Allah Ta'ala besarkan bagi dia ajrah, iaitulah ganjaran pahala yang sangat hebat, sama di dunia, lebih lagi di akhirat. Disediakan oleh Allah Ta'ala bila seseorang membentuk dirinya menjadi golongan insan yang muttaqin,
benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu cemerlanglah cahaya imannya. Ya, bila insan tadi telah dijatuhkan, sebab dosa ni sifat dia hijab, dia mendinding kalbi. Bila seorang tadi dosa dia telah dihapuskan, maka akan terang cermin, ibarat cermin yang kelabu telah dilap dengan syampu kan, wah terang, begitulah maknanya. Maka bila kalbi seseorang tadi telah mana dia terbuka terang, maka ketika itu cemerlanglah cahaya iman. Iman yang telah sedia ada diberikan makin terang. Bila makin terang, makin sedap dia berjalan. Situ kenikmatan sebenar dalam pandangan. Kita memandang bila jelas dia sedap, bila kabur dia tak apa-apa, kelih tak apa sedap. Begitu dalam memandang ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tunggak untuk insan mendirikan sebenarnya keabdian dia kepada Ta'ala bila terbuka kalbi dia. Dan itu nikmat yang paling besar. Kerana jadi merdekalah ia daripada segala aghyar dan akdar. Jadi seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala bantu dia dalam mendirikan takwa di dalam dirinya, maka dihapuskan segala kekotoran-kekotoran dirinya. Ibarat cermin sudah dilap bersih suci, maka Allah Ta'ala besarkan pula ganjaran-ganjaran. Makin cantik cermin itu. Ya, maka ketika itu merdekalah daripada aghyar dan akdar. Sebab apa merdeka? Sebab insan bila dibuka, dia tajalli dengan Tuhan. Bila dibukakan futuhat kalbi dia, ya, maka dia tidak akan jadi hamba kepada makhluk. Ketika itu kalbi dia tak akan ada sangkutan. Sebab benda paling hebat, benda paling dahsyat ialah futuhat, pembukaan kalbi insan dengan Tuhannya. Ya, bila insan terbuka dengan kalbi Tuhan, Masya Allah, itu nikmat paling besar. Terhapus segala yang lain. Ya, ketika itu pandangan dia sudah beredar daripada alamil mulki zahir ni, yang kasar ni, kepada alam maknawi. Dia pergi pada alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahut. Dia terbang. Ruhani dia tu dibukakan. Jadi jasad dia di sini muallak, ta'alluq kalbi dia ke sana. Ya, jasad dia di bumi bersama manusia biasa, buat kerja macam biasa, tapi kalbi dia ma Allah. Kalbi dia berserta dengan Allah Ta'ala. Bila dibukakan hijab, Batu dan hikam kata kaifa yasbutul hadis ma'a man lahul wasful kiram. Kaifa yasbutul hadis, macam mana boleh nampak lagi hadis makhluk bagi orang yang bila dibukakan zat yang bersifat dengan kidam. Mana zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat zat wujud yang hakiki, mana yattasif bil kidam wal baqa. Bila dibukakan kehebatan dia, Masya Allah, terlenyap yang lain. Sebab mana ada zat yang lebih daripada dia. Dia zat yang paling sempurna, maha sempurna, segala sifat kesempurnaan, segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak adalah milik Allah Ta'ala. Dan segala sifat kekurangan adalah milik makhluk. Mana mungkin orang dah pandang benda hebat, dia akan pusing kepada benda yang sebaliknya. Mana mungkin manusia dah makan makanan paling lazat, dia nak makan makanan yang sudah basi. Dia nak makan nasi je, kalau kita letak satu panas satu sejuk je, kita pilih panas dah. Ya, air dah rasa lain dengan air ori, bau lagi, tentulah. Mana sifat insan dia akan pilih benda yang paling hebat. Maka siapa paling hebat dari Allah Ta'ala. Tapi kenapa hati tak pergi? Sebab ada dinding. Inilah dinding kalbi. Bila dinding dibuka, di antara dia, bila seorang tu bersifat sungguh dengan takwa dia, maka dibuka. Sebab bila dibuka saja, dia takkan pandang kepada aghyar dan akdar. Apa makna aghyar? Yang lain dari Allah. Akdar pun makhluk juga. Mana kekerohan. Memandang kepada makhluk, memandang kebesaran makhluk, asyik dengan makhluk, bertumpu pada makhluk, itu dia panggil akdar, kekeruhan yang menutup pintu hati untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bila datang cahaya
takwa yang sebenarnya. Ya, sebab takwa dia banyak peringkat. Peringkat awal basic dia panggil takwa anisyirk. Takwa mana menjaga diri takut daripada tergelincir kepada syirik. Itu peringkat basic. Itu perlu kepada ilmu usuluddin, menyuci dia. Dan kedua, takwa ialah daripada segala perkara-perkara yang merosakkan. Dia panggil apa? Minal ma'asi munkarat zahiran wa batinan. Maka dapat takwa yang pertama dengan apa? Ya. Dengan pertama dipanggil apa tuan? Ya. Bir inayah. Kemudian yang pertama sekali dengan apa? Bantuan daripada Ta'ala, takwa. Itu dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Takwa yang pertama memelihara daripada asyirk wal kufri. Ya. Yang kedua dengan inayah, dibantu kita. Ini takwa yang kedua, mana terpelihara daripada ma'asi. Bil inayah mahfuzun anil kabair was saghair, mana dia dapat memelihara dosa-dosa besar dan kecil. Dan ketiga, takwa yang paling tinggi ialah mendapat riayah, mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Kalbi dia akan terhapus daripada segala kelalaian. Ya. Pada tiga peringkat, bila dia dapat, maka dia akan dapat satu hadiah besar. Qalbi dia ditarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah ia merdeka. Merdeka ni datang mana? Dengan bantuan dipanggil warid. Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Aurada alaikal warid, atau cempakkan warid yang datang dalam kalbi insan. Daripada lalai dia berubah jadi sedar, daripada jauh dia berubah jadi dekat, daripada gelap menjadi terang. Maka di antara warid yang besar ialah warid mengeluarkan insan min rikil asar, daripada dihambakan oleh makhluk, ya, terus kepada dia merdeka. Dia betul-betul dapat bulat menjadi hamba sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat pada waktu itu engkau memutuskan segala akabat. Segala akabat mana rintangan-rintangan, halangan-halangan, ya, yang datang ketika kita mengerjakan ibadat. Bila dia bertakwa, Tuhan bantu dia. Ya, dia bantu, maka dia dapat mengelakkan diri daripada segala ujian-ujian yang dikatakan akabah. Artinya segala tangga dan tingkat, dan terlepas daripada segala awaik. Awaik apa makna? Atas segala yang menegah, bukan megah tu, silap, baiki tu. Segala yang menegah akan orang yang hendak berjalan salik, mana suluk kepada Ta'ala. Apa dia? Dipanggil benda, segala benda yang menegah, hawa nafsu, dunia, syaitan dan segala makhluk. Itulah seperti anak, bini, harta. Adakala anak menyebabkan seorang terjun ke neraka, wala'ayazallah. Ya, ada sebab isteri menyebabkan seorang itu tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Ada sebabnya harta. Sebab semua itu dipanggil apa? Fitnatun, fitnah, ujian. Ya, jadi dia lepas tu, dia tidak jadi hamba kepada anak. Ya, sebab banyak siri sejarah kalau kita lihat, ya, ada sampai peringkat Nabi dan Rasul, ada anak sendiri pun yang tak ikut. Itu menandakan hidayat. Dengan hidayah, manusia lepas daripada kekufuran. Ya, jadi boleh kata diberi hidayat, Nabi pun tak boleh masuk. Itu besarnya hidayat, harga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga anak isteri dan harta benda. Waktu dalam surah Jumaat dia kata apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. La tulhikum, jangan sekiranya melalaikan kamu dan melekakan kamu, amwal, oleh harta benda. Ada tak apa, jangan lalai. Maka benteng dia apa? Ialah qalbi, hendaklah dijaga. Bila qalbi dijaga betul dengan Tuhannya, insya-Allah kalau dia pergi satu dunia pun dia tak akan lalai. Jadi kalau qalbi tidak dijaga, dia kena sikit aja ditombang. Baru dapat sikit nikmat dunia dia terbalik. Ya. Kerana ada orang yang fakir dapat sikit kekayaan dia hanyut. Langsung tak mengerjakan ibadah kepada Tuhan.
Tapi ada orang yang kaya raya tapi dia boleh kuat rajin ibadah kepada Tuhan. Bahawa itu pertolongan qalbi dia bila diselamatkan. Ya, oleh kerana itu mengetahui perjalanan roh qalbi ini ialah ilmu tasawuf, membincangkan tempat tilik Tuhan, dan kita membincang ke benda-benda yang menyihatkan dia dan benda-benda yang boleh merosakkan dia. Jadi di sini maknanya di antara benda-benda yang kadang-kadang manusia lepas, kadang-kadang dia sangkut, dia kantoi dengan sebab anak, maka mereka terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Ya, dia tak bersabar dengan ujian, akhirnya dia mengambil hak dunia tadi tanpa batasan-batasan syar'i. Kadang terlibat dengan riba dan sebagainya. Ya, maka itu maknanya mereka tersangkut sebab anak bini ataupun harta. Al-Quran dah dedah tu semua adalah ujian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuan nak test manakah yang terlebih baik. Maka selamat insan bila selamat sudur, qalbi dia. Qalbi bila selamat, mana dia suntik dengan cahaya ilmu, dengan cahaya makrifat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan berjalan cantik. Dia panggil kekebalan, atau dia panggil, kalau jasad panggil antibody ni. Antibody dia kuat insya-Allah. Kalau antibody tak kuat sikit dia tumbang. Atau antibody kita ialah nur makrifat yang dalam tu. Atau kita bina supaya dia makin lain, semakin kuat, ya, dan insya-Allah dia boleh bertembung dan menghadapi ujian yang sengaja Allah Ta'ala letakkan, yang berbagai-bagai bentuk. Ya, ada orang diuji dengan kesusahan dia tombang, ada orang diuji kesusahan dia tak tombang, diuji dengan kesenangan dia terbalik. Ya, ada orang diuji dengan kesenangan dia tak terbalik. Ya, berbagai-bagai. Ini semua keadaan masing-masing tak sama. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, kedudukan kalbi manusia tidak sama. Masing-masing lain. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Jadi berbagai-bagai akhwal yang berlaku. Sebab tu kalau warid dalam seluruh dia tak pernah sama. Tak ada satu warid pun yang sama. Masing-masing semua dengan kelakuan dia. Orang macam ni, orang macam ni. Ya. Dan dengan takwa terlepas pula daripada segala awarid. Jadi dalam perjalanan kita ada beberapa tadi. Yang pertama aikun. Di awal lagi dia blok, dia jam. Lepas dia datang ujian yang kedua, dipanggil apa situ, iaitu segala awarid. Awarid mana rintangan-rintangan yang datang ke atas kalbi insan tadi. Aqabah, awarid, ya. Kemudian di sini datangkan pula awarid, aridun, awarid, mana benda yang membentang, segala yang melintang di jalan. Dia berjalan-jalan, pum, tanah guntur tuan. Dan jam tak dia nak jalan. Dia jalan-jalan ada halangan yang berbagai-bagai bentuk lah. Ya, dalam proses perjalanan untuk sampai, di antara penghalang di tengah jalan dipanggil arid. Bila banyak dipanggil awarid. Tadi dipanggil apa tadi? Sebelum awarid dipanggil apa? Awarid. Awarid ini awarid. Ya, itu di antara ni. Apa dia? 4 perkara. Nafsu. Ya, Al-Quran dah labelkan inna nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu menyeru ke arah kejahatan. Maka mengenal darajat nafsu. Yang paling bawah sekali yang sentak kenal Tuhan, ammarah. Dia naik atas sikit dia panggil lawamah, atas sikit dia panggil mulhamah, atas lagi puncak paling tidak kita kena sampai nafsu mutmainnah. Jadi kalau dia duduk itu dan akhir jiwa dia berpisah, roh dengan jasad dia balik dalam keadaan mutmainnah, itu ada jaminan syurga dari Allah. Tapi masalah kita tak tahu di ujung. Nafsu ni berpusing. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Sekali gajian, sekali dia malas. Sekali dia terang, sekali dia gelap. Sekali dia dekat, sekali dia jauh. Sebab kita sentiasa pantau. Bila dia jauh, dekatkan hijah balik. Bila dia gelap, terang balik. Ya, kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan dibiarkan qalbi tidak dipantau. Ya, sebab dia kena sentiasa muraqabah. Ya, muhasabah, memantau. Bila dia pantau, dia jadi steady, dia boleh buka. Itu dia naik muraqabah, memandang. Ya. Bila atas lagi muraqabah, dia pergi musyahadah. Itu dah tetap nur musyahadah. Padanya pandangan qalbi telah sedap, bernikmat dengan Tuhan. Baru dia dapat duduk tanda makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Dan terlepas pula daripada awarid, artinya segala yang melintang di jalan, bagi memutuskan jalan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Banyak kan? Setengah tu cantik-cantik, ujung dia pusing balik. Ya, kita terperanjat, dah pusing balik.
Iaitulah berkendak kepada rezeki yang banyak. Itu dia. Dia sengaja daripada awarid. Ya, di ibadat dah cantik dah bagus. Tiba-tiba dia terpengaruh dengan ujian. Sengaja Tuhan uji tu. Dia tengok orang bernikmat lazat lebih-lebih, dia nak lebih. Bila nak lebih dah mula tu. Ibarat tayar dia dah berpusing. Dia berjalan. Tapi elemen dia tak betul lah. Balancing dia lari. Ya, akhirnya pum. Jadi masalah. Dia makan tayar, tak dia jaga balik. Tayar pun nampak apa tuan? Nampak dawai. Wah, nampak dawai, pum, meletup habis. Nah, jam tu tak boleh jalan. Sebab apa? Ni, di antara ni. Semangat apa? Memutuskan jalan. Di antara dia berkendak kepada rezeki yang banyak. Kalau rezeki sekadar perlu itu, memang disuruh cari. Sebab kita bukan malaikat. Kita disuruh cari rezeki yang halal sebagai bekalan. Sebab tu kita mengambil dunia dua cara. Kena cara selamat, tidak sebaliknya. Dunia kita ambil sebagai keperluan. Jangan ambil dunia sebagai matlamat. Ya, matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak. Hidup kita ialah dia. Wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk Allah. Itu dipanggil kemuncak. Matlamat hidup huwallah. Bukan makhluk. Bukan dunia, bukan orang. Ya. Tapi dunia ni oleh kerana kita bukan malaikat, Tuhan pun suruh kulu washrabu, makan dan minum. Tapi wala tusrifun, mana jangan israf, jangan melampaui. Ya, batas-batas yang digariskan dalam mengambil rezeki. Di antara punca kelalaian manusia bila ada hasrat nak menambah habis. Alhaakumut takasur hatta zultumul. Alha makna melalaikan kamu. At-takasur, bila hati manusia ditembak oleh pengaruh nafsu dan syaitan, dia rasa nak banyak lagi, mula dia akan jadi lalai. Mana lalai dengan al-iksar, membanyak, semangat nak membanyak tu, dia akan cantum dua. Semangat nak membanyak, dia akan pergi kepada apa? Lalai, ghaflah. Dan tidak ada benda yang paling bahaya dalam perjalanan kita mencari keredaan dan makrifat Tuhan ialah al-ghaflah, kelalaian. Ya, bila dia mula rajin dah, surau masjid bagus, ibadat bagus, kuliah bagus, semua cantik je, rezeki pun cukup dah. Tapi bila dia honggar lagi sikit, dia nak banyak lagi, dah mula. Income sebulan 5,000, dia nak cari 50,000, habislah awalnya. Yang malam Jumaat orang baca Yasin, dia pergi tempat lain cari apa? Take down line. Ni cerita kawan dulu tuan. Masa main Derek Seling kan, bini dekat Sarawak, laki kat Johor, malam Jumaat. Baru banyak dah dapat income bulan ni berapa tanya. Kita pun dapat 25 baru. Oh, 25 baru. Kawan tu dapat 50, dia kejar. Akhirnya masjid dah tak pergi lah. Surau dia tak pergi lah. Satu-satu je. Padahal sekadar nak makan dah lebih cukup. Dia berani harung tamak aja tuan. Dia mula lari. Ya, hati dia makin tawar jalan ibadat ni amat bahaya tuan. Ya, dia boleh dapat kemanisan dengan dunia, makin sedap, akhirnya pum, hatta zultumul maqabir, hingga di ziarah kubur. Ya, bila hidung dia sudah lekat dengan liang lahat, barulah dia nak menyesal, tak ada guna lagi lah. Ya, itu sebab rayuan telah dipaparkan dalam Quran penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi, ketika malaikat mau nak sentap nyawa seorang, dia akan mengadu, ya Tuhanku, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau dapat kau beri sikit lagi sambung nyawaku ya Allah. Ya, fa aku minas salihin, fa asaddaqa, aku nak sedekah lah, nak infak lah. Ya, sebelum ni orang minta dia buat senyap je. Padahal belanja duit dia berjuta dan kalau nak belanja tak ada hal lagi dia. Tapi ada senyap, dia buat dahak dan bila malaikat mau nak sentap, baru dia kata nak bagilah, itulah. Maka Tuhan jawab dalam ayat lain, lau ruddu la'adu ila manu. Ini puak ni kalau aku balik muka dunia balik, dia ulang perangai lama balik ni. Sebab apa dia ulang perangai balik? Kalau qalbi tak selesai, dia selesai ke sini dan qalbi. Kalau qalbi dia selesai, dia kenal betul Tuhan, dia mahabbah dengan Tuhan, settle. Dia kalau qalbi tak menghadap Tuhan, habis masalah. Lepas dia pusing ke tempat lain. Ya, menyucikan qalbi adalah perkara besar, membersihkan hati adalah perkara besar. Bersih daripada syirik, bersih daripada khayalat, bersih daripada mungkarat, ya, dan sebagainya. Pembersihan banyak lapisan dia kena bersihkan. Nak jadi sampai asal. Mana asal? Dulu alam zarni. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidak aku ni Tuhan kamu, semua jawab bala. Ketiga tu semua kenal dengan hebat. Tapi bila datang ke dunia, datang 4 ujian besar, kan dunia, nafsu, syaitan, habis tu. Yang clear kan balik.
nak cari jalan kembali. Apa jalan kembali? Jalan yang dipanggil oleh Allah dikembali. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Itu Tuhan panggil. Wahai nafsu yang dah tenang betul menghadap Tuhan ni, dah kenal betul dengan Tuhan ni, irji'i, kembalilah oleh kamu. Irji'i ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Ini jalan kembali. Bila seorang betul duduk jalan kembali, bila duduk nafsu mutmainnah, nafsu yang tentram, tenang, dia mengenali Tuhannya dalam dua keadaan, jalal wal jamal. Jalal, Tuhan beri dia ujian, sakit, susah, dah dia tak beranjak, makin dekat dengan Tuhan. Jamal, Tuhan uji dengan limpahan kurnia, banyak harta benda, dah dia makin dekat dengan Tuhan. Ini bagus. Dia mengenal Tuhan dalam semua keadaan. Itu dipanggil fi kulli lamhatin wana pasin. Itulah duduk dia. Dia kenal Tuhan dalam tiap-tiap kelipan mata dia. Wana pasin, dalam tiap-tiap nafas dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan tajalikan nama dia besar, dua kategori dia, al-jalal wal jamal. Jalal, kekerasan dia, maka di situ dia uji berbagai ujian. Jamal, keindahan kasih sayang dia, dia beri nikmat berbagai-bagai. Maka naklah kita kenal dia dalam dua keadaan, baru dia selesai, baru nafsu tu mutmainnah. Dan bila mutmainnah dipanggil irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, reda dan ridai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam senarai hamba yang dipilih, wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga tu, baru tu. Maka nak duduk taraf yang keempat. Nafsu apa dipanggil? Mutmain. Kalau nafsu atas lagi, ya, nafsu apa? Radiyah, mardiyah, kamalab, kamatu lagi tinggi. Ya, sekurang-kurang label itu mutmainnah. Kalau dia mati dalam mutmainnah, jaminan syurga ada. Allahumma ja'alna min. Cuma kita tak tahu di ujung dalam bentuk mana dia dikembali. Sebab sentiasa kita pantau, ya, ke perkembangan rohani. Sebab nafsu tu semua dalam, dan ya, nafsu-nafsu bukan luar, semua tu dari dalam kita, hakikat diri kita ni. Itulah qalbi dia, roh, sir. Dan segala yang melintang di jalan, memutuskan akan jalan berjalan pada Ta'ala, ialah berkendak kepada rezeki yang banyak. Ada dia, yang banyak, dia banyak orang tenggelam. Dah tak cukup, nak lagi habis. Akhir dia tenggelam. Saya ni bukan tak nak ni, ada kerja sikit lagi. Dia bertambah dekat dengan lain penalti, kan? Patutnya dia bersiap lagi, tak, makin dia leka. Kain kapan sudah ditenun, dia makin leka lagi, tak siap. Patut kain kapan dah ditenun tu, kena siap dah. Kita dah masuk lain ketiga ni. Lain awal 20 tahun tu pusingan pertama, 40 tahun tu pusingan kedua, pusingan akhir, pusingan ketiga, lain 40 ke atas, sampai umur Rasulullah SAW 63 tahun. Lebih tu sebagai subsidi punya. Ya, 63, 60, lingkungan 60-an, 40 ke 60, ini dia panggil lain penalti, dan bila-bila je gol boleh masuk. Ya, bila-bila dia boleh masuk gol, dah dekat. Maknanya kita makin dekat, lomba lari, bila round ketiga dia tak boleh main lagi, dia kena speed habis tu. Ya, jalan ke akhirat dia lain dengan jalan dunia. Kalau kerajaan umur dah 60 dia pencen, kan, baru nyemak dia tu. Kan, kerja dah habis tu dah, mati dah gabun lah. Kan silap tak ingat lah, tekan fail lain macam-macam. Ganti orang baru, kan. Kau balik bagi pencen. Ya, itu kerja dunia. Kerja akhirat tak, dia terbalik. Lagi dekat dengan lain penalti, lagi dekat kena speed. Sebab kita nak cas lain ke muncak biar dia terbaik. Ujung tu dia berpisah roh dengan jasad, terbaik. Itu sebab kita kena pantau, makin lama pastikan manis tawa yaumahu bahwa magbunun. Siapa yang sama je 2 hari dia, semalam dengan hari ni, iman dia, amal dia naik tidak, turun pun tidak, magbun, tertipu Nabi kata. Apalagi kalau diturun, mesti pastikan dia meningkat. Paling sedikit pun dia naik juga ilmunya, amalannya, pendampingan takwa dia, takarrub dia dengan Tuhan naik. Uns, kejinakan dengan Tuhan makin naik, tambah-tambah. Paling tidak sikit mestinya. Confirm, mana dia nak advance sentiasa. Jangan undur, berhenti di tengah jalan, dia kena berjalan. Sebab kita berjalan, umur makin dekat kepada lain penamat, lain perpisahan ruh wal jasad. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat. Kita dah hantar dah surat jemputan, 2 minggu lagi nak menikah anak kita, dia makin jauh makin dekat, kan. Makin dekat lah. Ya, dah tinggal seminggu, dah tinggal 3 hari, tinggal 2 hari, mana makin dekat, makin dekat. Benda akan datang makin dekat. Maka kita setelah ditunangkan dengan tunang yang tak putus,
Iaitu apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas yang semua akan bertemu dengan maut. Ya, sebab tu mizanul maut, neraca paling besar dalam mengukur segala perjalanan hidup. Ulama kata kita keluar di pintu rumah pagi-pagi nak buat kerja apa, program apa, kita letak mizanul maut. Ini program ni, kerja buat yang kita susun ni. Kalau maut sampai ni selamat tak? Sedap tak dengan kita dengan Tuhan? Sedap tak? Sedap. Okey, teruskan. Pamdi. Kalau ini bahaya ni, stop, pantahi. Itu saja Nabi pesan. Iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu tindakan, kerja buat, maka fatadabbar, fikir, memikir. Nabi kata. Kalau baik terus, kalau tidak stop. Tu je. Ringkas padat. Lepas tu anak-anak kadang-kadang dia tersilap. Dah kena apa musibah besar. Akhir mak bapak dia kata apa? Kau ni buat kerja tak mikir. Tu dia. Kau buat kerja tak mikir. Inilah jadinya. Dia marah. Sebab setiap pekerjaan nak buat kena memikir. Fikir apa? Kesan akhir ketika kita dilambakkan, dikumpul di yaumil mahsyar itu. Sebab ingatan pada mahsyar, hari-hari kita sebut. Bila kita sebut tuan-tuan, buka mata. Buka je mata, apa kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa makna nusyur? Itulah dia. Kepadanya kita akan dihimpun. Di mana himpun? Mahsyar, tempat himpunan itu. Jadi bangun pagi, kita ingat padang mahsyar. Hebat Tapi dibaca rupa pagi dia ingat Wati Canai. Mana hari tak buka pula kedai ni kan. Mulut baca wa ilahin nusyur. Tapi rupa dia tak faham. Sian baca 10 tahun dia baca, dia tak faham mana. Abang semua dah faham kan. Mana kita motivasikan ilahin nusyur. Apa kita nak buat? Padang mahsyar boleh jawab tak? Boleh. Okey, jalan terus. Itu pesanan daripada insan yang sangat sempurna, yang paling hebat, wahwa Rasulullah SAW. Yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak ada jalan kebaikan, semua telah diberi motivasi supaya kita pantas ke arah. Dan tidak ada jalan yang merugikan, semua Rasulullah ada blok kita. Jangan dekat, bahaya. Itulah Rasul Nabiur Rahmah, yang saya dia ni kita banyak berselawat. Jangan putus kalau boleh kalbi kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ini dipanggil apa tuan? Awarid. Aridun, awarid jamak dia. Segala benda yang mengganggu perjalanan dia. Ni hakikat dia apa ni? Tadi awaid. Ni awarid, dekat nak sampai ni awarid pula tuan ni. Jadi dia baguslah lepas ujung ni awarid datang. Tadi awaid, aikun awaid jamak dia. Ni aridun awarid jamak. Dekat mana? Sebutan kat mana? Iaitulah perasaan dia tak dikawal, dia diuji. Nak membanyak, nak bersedap. Ambillah kesedapan dengan Tuhan. Jangan bersedap dengan hamba. Kita bersedap rapat diri dengan tuanku. Kan? Tuanku banyak dapat projek. Ini kawan dengan hamba, dengan kuli, dengan dia punya apa, tuan jaga apa dapat. Faham Dengan Tuhan sebenar, huwallahu ta'ala, baru dapat banyak. Ini dengan hamba kita lekatkan hati kita. Apa ada hamba, dan akhirnya semua tak padam. Semua akan balik menghadap Tuannya. Maka alik galbak billah. Tambat hati kita dengan Allah. Biar ada Allah dalam hati kita. Bahasa orang nak berjalan ke Tuhan, mesti ada sekurang-kurang mahabbah kena ada. Tanpa mahabbah, rohani takkan bergerak. Tarikuna tarikul mahabbah. Orang bila kasih dia kata apa? Kau jangan bimbang, engkau ada dalam hati. Bila dia berkasih apa? Kau ada dalam hati. Manakala kau kasih dengan Tuhan, kau ada dalam hati. Ya Allah, dalam hatiku. Itu sebab Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam qalbiku melainkan Allah. Bukan zat Tuhan duduk sini. Mana mahabbah, muraqabah, musyahadah, muqabalah, mukallamah, itu sifat kalbi dengan Tuhan. Kontak kita dengan dia, itu makna dalam hati. Engkau ada di dalam hatiku. Adakah tubuh kawan masuk dalam ni? Maut. Mana ingatan dia, kemesraan dia, ta'alluq kalbi kita dengan dia. Itu mana kalbi. Dia tempat ma'rifat. Sebab itu dinamakan kalbi Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana kita kata masjid pun Baitur Rabb,
Kaabah pun orang panggil Baitullah, rumah Tuhan, bukan Tuhan duduk situ. Maha suci Tuhan, ta'ala Allah uluan kabirah, maha suci Tuhan daripada mengambil tempat dan masa. Tuhan tidak terikat dengan masa dan tempat, sebab masa dan tempat adalah makhluk dia. Dia yang kawal, bukan masa kawal dia. Ya, itu maknanya. Jadi kalbi tempat ukuran besar, sebab ilmu kalbi, ilmu yang menyampaikan makrifat kepada Tuhan. Jadi bila ditembak ujian, mula nak bersedap. Mula nak bersedap. Karun, tuan-tuan kenal Karun kan? Karun, tuan-tuan, orang rapat dengan Nabi Musa. Orang yang hafiz Taurat. Taurat apa kan? Dan orang yang menghafal Taurat tidak sampai angka 10 jari. Buat Taurat dia berat. Quran banyak orang hafal. Yang menghafal Taurat tak sampai angka 10. Tapi Karun minal hafiz. Dia setengah ada orang yang hafiz Taurat. Mana hebat. Tapi ini benda dia kena ni. Dia tahu Nabi Musa ada ilmu kimia. Nabi Musa ada ilmu kimia. Ilmu buat emas dia ada. Atau nak berikan kepada Nabi Musa ilmu buat emas. Dia tahu bahan campuran bawah macam mana untuk jadi emas, dia tahu. Jadi dia kecek Nabi Musa. Tu. Ni ujian, hakikat ujian tuan uji kalbi dia sap dengan nakkan sedap banyak. Akhirnya ringkas cerita sebagaimana maklum dapat Nabi lah. Dia punya kunci je setengah riwayat 70 ekor unta. Kalau emas pun dah banyak, kunci macam mana gedung dia tak tahu. Tuan uji dia tuan ayat zakat. Biar dia menganjal. Ini zakat bukan ayat zakat yang Musa ni kau dengki dengan aku, habis lah. Hukum zakat ditolak. Habis jawab dia apa? Pakat kafar, kufur je lah. Ya? Tak cukup lagi. Nabi Musa minta lagi ranting fitnah kedua pula. Apa? Dia fitnah Nabi Musa dengan perempuan. Dia bagi emas dia yang banyak pada perempuan zania, pelacur. Bila perempuan tu berzina, dah dapat anak, dia kata ini anak Musa. Ni yang mengandung ni ialah kandungan Musa. Dia fitnah Nabi Musa dengan berzina, tuan-tuan. Tengok hebat. Akhirnya lagi nak bercara, tuan sentap dia habis. Punca apa tadi? Tu nak membanyak. Ya, cukup dah. Tapi bila asrat ditunjal nafsu nak banyak, jaga tu. Ni kata pandai break dan takut kita terlajak. Ya, ini bahaya. Sebab tu dalam perjalanan sufi, satu ajaran dia apa? Hari-hari kita kena infak, diajar ni. Banyak mana tak kira. Nak bagi RM1 ke RM1 ke tak kira. Bagilah ke masjid, ke mana bagi. Tujuan dia isyarat. Isyarat ikhrajud dunya minal qalb. Isyarat keluarkan dunia daripada hati. Tempat tapak hati kita tempat kita dengan Tuhan. Bila kita masukkan benda lain banyak, dia jadi gelap. Ya sayang. Sebab mutiara yang mahal harganya 500-600 ribu, tiba-tiba kita tak bersihkan lumpur dia. Dah macam batu kerewil. Dia tak ada harga. Dia kita polish balik, dia memancar gewang dia, cahaya dia naik, dan dia pergi harga asal dia balik. Ya, ratus ribu harga dia. Ya, kalau anak Arab dia panggil permata apa? Bilaurin namanya. Permata bilaurin. Kecil dan mahal, harga dia ratus ribu. Ya, begitulah kalbi kita. Dia memancar cantik bila alam zarri dulu, alamil lahut. Tuhan hitab ala subirabikum, pum, terpancar nur dia. Apa dia? Bala. Ya, kita kenal Tuhan. Tapi tiba sini dah lumpur dah banyak. Lumpur dunia, lumpur nafsu dah timbus. Ya, kalau kita tak kikis balik, lambat, takut-takut malakul maut sampai dia tak berjejak lagi macam asal. Kita nak macam mana dia datang, macam tu dia balik, baru kita dapat reda Tuhan. Kita pinjam mangkuk rumah orang kerja kahwin, undang kita pulang cantik, dia pun lain kali nak pinjam boleh lagi. Ini pinjam ketak sombing kita buat dah je, kau jangan harap aku bagi. Maknanya apa? Bila kita pulang tak sempurna, menarik kemurkaan Tuhan. Kita pinjam kereta orang, lepas tu kita gesil gabak, lepas tu minyak pula pinjam full, balik reserve, maut. Tuhan dia kata ini awalan wa akhiran. Ini awal ni akhir, kau jangan harap aku bagi pinjam lagi. Ya, itu maksudnya. Kita pinjam cantik, datang cantik, pulang pun cantik. Ini jalan pulang. Nak cantik paling kurang wajah rohani kita paling cantik, paling kurang mutmainnah. Tu paling kurang. Comel lah tu. Ya, pada naik nama radiyah, mardiyah, kam malam, itu lagi cantik. Ya, tu mana kita nak secantik mana, kita nak pulang balik menghadap Tuhan. Jangan balik dengan amarah tu habis. Memang neraka jahanam dah tunggu. Ya, atau dibalik dengan nafsu lawamah, itu pun tak kemas lagi. Nafsu yang tak tetap. Dia nak tetap betul bersih dia tadi dengan Tuhan. Apa tetap dia? Tauhid qalbi dia, ma fi qalbi ghairullah. Itu tauhid khas dia. Banyakkan zikrullah, insya-Allah disampai.
Baik, sekarang di antara dia apa lagi? Dia nak lazat, guna berkendak kepada dunia dan kemegahan dan tanpa bagai kesusahan dan kedatang bala. Dua, sama ada diuluh ataupun kadang-kadang datang bala. Dia kata yang buat ibadat kan Tuan uji dengan sakit. Kadang-kadang dengan sakit dia pusing balik badan. Ya, dia kena sakit jam terus. Kemudian terus hilang. Pun ada juga wala ayazabillah. Dia kita nak sama tu. Dia betul-betul tamkin makrifat jalal, mana Tuhan datangkan kekerasan, diuji kesakitan, terus dia tak beranjak. Tuhan uji pula dengan jamal, kecantikan, nikmat rezeki dibagi macam, tak beranjak. Baru dia betul mutmainnah. Ya, bila sama dia keadaan dia, ketiga itu yang dia besarkan dalam kalbi dia huwallahu taala. Lain tak ada. Lain ada tak ada pun tak hal bagi dia. Sebab tu dia kata hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata' wal ghina wal faqr. Sehingga sama bagi dia kaya atau miskin, serupa je. Ketika kita bawa iman tetap. Kita pun kalau berkawan tuan, berkawan dengan jutawan, dengan berkawan fakir miskin, sama tak? Kalau sama, alhamdulillah. Mana iman dia mantap. Dia pandangnya jalan tuan, bukan benda ni. Tapi kalau dengan miskin ada andang ni, orang kaya gambar-gambar tu kalbi dia sudah rosak. Mana pengaruh madiyah duduk dalam ni, pengaruh khalqiyah duduk dalam ni. Sedangkan sini tempat pancaran non makrifat. Bila kita kotorkan benda tu, satu kezaliman kita kepada diri sendiri. Ya, baru kena pentul nur kuat. Apa dia? Nur zik, nur muraqabah, nur musyahadah. Dia kena kuat dalam. Dan pada ketika itu barulah lepas engkau daripada segala yang memberi cedera, dia panggil kawadeh, yang berjalan tadi, dan menegah awaik dan mawanik, yang menegak berjalan engkau kepada Allah. Baru dia jalan dia terus. Dia nak sampai berjalan kita tuan, sampai mana? Isyak. Belum. Dah. Kita punya perjalanan tuan-tuan, kalau kita buat misal jalan luar ni, sampai peringkat perjalanan kita jadi highway. Ya. Mula-mula kita berjalan masuk hutan, kita tebas. Boleh berjalan kaki. Kadang-kadang tersangkut duit banyak lagi. Kita besar ke sikit jalan, boleh jalan motor. Kita tambah lagi bersih, kereta boleh jalan. Ada jadi jalan kampung, tapi nak selisih bayar sikit. Besarkan lagi, sampai highway tuan. Apa highway tak tamsum dia pergi. Ya, kita nak perjalanan rohani kita jangan ada pengait-pengait tadi tu. Awaik, kawadih, apa lagi tadi, awaik tu semua benda tu kita luaskan, buang sampai dia betul cantik, jalan besar, lebar, 3 lane pula. Wah, lagi sedap, fum dia pergi tuan. Ya, dia tekan gear, sap dia pergi berdesup kan. Baru sedap, mana perjalanan dia lancar, tidak ada gangguan. Tu dia. Bila dia sudah bersih, dah tebas, proses banyak lah, daripada jalan kampung, daripada jalan hutan, jalan kampung, nak pergi jalan sampai highway, banyak peringkat kan. Dia kena tebas, bersihkan segala benda yang menghalang. InsyaAllah dia akan jadi perjalanan dia lazat. Ketika itu bau sedap dia memandu. Ya, memandu atau dia sedap kan, berdesuk dia pergi kan. Itu makna kiasan dia lah. Perjalanan dia akan lazat bila tidak ada halangan. Bila halangan dia dah buat kerja, bersih-bersihkan tadi, cantik awarit. Dan dapat pada waktu bertambah ilmu engkau, ya, dan makrifat engkau kepada Allah Ta'ala. Bila takwa dia tadi apa? Sempurna. Ya, sampai ke peringkat dia dapat riayatullah. Ya, riayah daripada Allah Ta'ala. Dia bina takwa peringkat awal dengan iman. Itu dipanggil apa? Dengan apa dipanggil tu? Iaitulah yakin, keyakinan. Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dah berapa tuan dedah ni? 4. Dia banyak lagi kan, ini di antara dia. Pertama, diberikan jalan keluar, rezeki yang tidak terhingga. Yang kedua, diberikan urusan dia mudah. Kita nak mudah ibadat, bertakwa sungguh, Tuan buka jalan, dia akan mudah. Dan Tuan kifarahkan dosa dia dan besarkan pahala dia, dia angkat martabat dia. Dan yang keempat sini Tuan pengarang bawakan dalil takwa membawa apa? Wa yu'allimukumullah. Ini dipanggil ulumul laduniyah. Dia ilmu yang kita belajar, berguru mana-mana tuan-tuan, ilmu iktisabi. Ilmu dalam bentuk iktisab, kita cari menghafal semua mendatang. Ya, ada pun ini tak. Ini bila kita bentuk takwa zahir dan batin, sampai akhirnya pergi peringkat riayah, Tuan akan buka terus. Ilmu dipanggil
dalam bentuk wahbi. Itulah kurniaan dari Tuhan terus. Dia panggil ilmu laduni. Itu nas Quran yang menunjukkan sabitnya ilmu laduni di sisi Tuhan. Tuhan buka dia apa? Muka syafah dengan Tuhan. Dan sabda Rasulullah SAW, man amila bima alima awrasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa beramal dengan ilmu yang dia dah ketahui, zahir dan batin, dia betul-betul nasaya mengurnia akan dia oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada mengetahui akan dia. Ini ilmu direct terus daripada Allah Ta'ala. Tuhan buka, ya. Dia panggil muka syafatul qalbi, pembukaan qalbi dia dengan Allah. Selama ni dibuka ilmu syariat, dibuka, ya, buka dia punya apa? Akal. Kita mengaji usuluddin menggunakan hukum akal. Jadi kita sabitkan Allah Ta'ala maujud, Allah Ta'ala melihat. Tapi belum dibuka kashfin dalam, merasa. Kalau dibuka dalam, dia rasa. Bukan sekadar dia tahu Tuhan melihat, tapi dia berjalan, dia terasa Tuhan lihat dia. Dah lain kan? Lain lah. Tahu dengan rasa tak sama. Pegang dengan makan tak sama. Ni makan, dia pegang akidah. Tapi bila suap dah makan. Ya, bila dia merasa tu lagi hebat. Sebut aja meleleh elio kan. Makanan sedap dia tengok meleleh. Sebab apa? Dia rasa, dia dah pernah rasa. Siapa tak rasa dia tak tahu, siapa rasa dia tak tahu. Man zak wa man lam yazuk yang benar. Siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Sebab ilmu rasa bukan boleh ditulis atas kertas dan bukan boleh disyarahkan berapa panjang pun. Mesti ambil makan boleh rasa. Ya. Maka itulah nak rasa dengan Tuhan, kena buang rasa dengan makhluk. Kosongkan farig galbak, kosong bawa Tuhan pergi. Kalau kita tak kosong, kita tak bagi kan. Bahawa kalbi ni tempat yang sangat hebat. Tuhan beri dia bila dipenuhkan syarat, tapi syarat dia ketatlah. Kosongkan, ya, farig galbak minal agya yamla bin ma'arif wal asrar. Tapi kosongkan, Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latihan yang kita buat, ya, zikrullah dan sebagainya. Untuk apa? Mengemaskan lagi taufan hati kita kuat dengan Allah. Bila dia kuat, insya-Allah dia akan jernih dan dia akan dibuka. Bila dibuka, dia akan dapat tambahan ilmu terus daripada Allah Ta'ala. Dipanggil ulumul laduniyah. Itu ilmu yang lebih hebat dan akan dibuka berbagai-bagai kurniaan yang sangat hebat antara dia dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Surah Al-Kahfi ayat 65. Dan telah kami ajar akan dia, siapa dia? Nabi Khidir alaihissalam, ya, dan ilmu daripada kami. Ilmu terus daripada Allah, itu dipanggil ulumul laduniyah. Dan bila dia dapat, dan inilah ilmu yang dinamakan ilmu laduni, itu ilmu yang dibangsakan akan dia kepada zauq rasa dia dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan insya-Allah. Dan arti pada perasaan orang yang mendapat akan dia seperti telah lalu sebutnya, dipanggil pada mukadimah dahulu, dan bermula sekian tersebut itu lagi akan datang tafsilnya dan fasal yang keempat insya-Allah. Kemudian ketahui bahawa makna musyahadah ialah al-ittila'u ala syai'in ayanan, kelihatan satu dengan mata kepala. Itu asal makna musyahadah, akan dibincangkan tentang apakah makna musyahadah, iaitu sifat yang paling tinggi yang dicari untuk pendekatan paling hampir dia dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah wa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma